Hasutan atas talian di Malaysia semakin membimbangkan, terutama di media sosial. Penyebaran maklumat palsu mengancam keselamatan awam dan mencetuskan ketegangan antara kumpulan. Untuk menangani isu ini, kerjasama antara kerajaan, penyedia perkhidmatan internet dan masyarakat diperlukan. Selain penguatkuasaan undang-undang, pendidikan mengenai etika media sosial dan literasi media harus diperkasakan untuk mendidik pengguna tentang tanggungjawab mereka. Latar belakang isu, peningkatan akses internet dan kemajuan teknologi komunikasi telah memudahkan penyebaran maklumat tetapi juga membenarkan penyalahgunaan. Menurut Jali 2012, akses yang meluas bukan hanya meningkatkan penyertaan politik tetapi juga membolehkan penyebaran hasutan. Platform digital sering digunakan untuk menyebarkan maklumat tanpa kawalan yang mencukupi, termasuk fitnah dan berita palsu yang boleh menimbulkan konflik sosial. Abdullah 2014 menekankan bahawa ketidakjujuran boleh menyebabkan penyebaran maklumat tidak tepat, mendorong ketegangan agama, etnik dan politik. Selain itu, hasutan dalam talian boleh menjejaskan reputasi dan keselamatan negara. Abdullah 2019 menyatakan bahawa penggunaan kandungan digital seperti filem dalam talian boleh mengancam keselamatan negara. Hasutan atas talian merujuk kepada tindakan menyebarkan kenyataan, gambar, video atau kandungan lain dengan matlamat untuk menghasut orang ramai untuk melakukan sesuatu yang melanggar undang-undang atau boleh mengancam keamanan negara. Ini termasuk membangkitkan kebencian terhadap kumpulan atau individu berdasarkan etnik, agama atau kepercayaan politik. Contoh kes dan aplikasi. Blog dan media sosial memainkan peranan penting dalam mencapai demokrasi di Malaysia, tetapi juga boleh digunakan untuk menyebarkan hasutan dan maklumat tidak benar yang mengancam keharmonian negara. Masalah accountability. Blogger menjadi isu penting di mana blogger yang tidak bertanggungjawab boleh menyebarkan maklumat hasutan tanpa memikirkan kesan kepada masyarakat. Selain itu, Saifuddin 2023 membincangkan penguatkuasaan undang-undang berkaitan kesalahan jenayah syariah di internet, termasuk hasutan yang bercanggah dengan undang-undang Islam. Ancaman dan penyelesaian. Dalam kajian mereka tentang ancaman kepada pergaulan bebas dalam media sosial, Hamdan menunjukkan bahawa kandungan yang tidak dikawal boleh menyebabkan pelbagai masalah sosial termasuk hasutan dan fitnah. Akta Hasutan 1948. Akta Hasutan 1948 adalah undang-undang utama di Malaysia untuk menangani hasutan termasuk yang berlaku dalam talian. Akta ini bertujuan menghalang sebarang tindakan yang boleh merosakkan ketenteraman awam, menggugat keamanan negara atau merendahkan kedaulatan Raja-Raja Melayu. Seseorang boleh dikenakan tindakan di bawah akta ini jika menyebarkan maklumat hasutan di media sosial. Sebagai contoh, kajian oleh Yusof dan Hassan 2020 dalam Journal of Law and Governance menunjukkan bahawa penguatkuasaan undang-undang telah digunakan untuk menangani kes penghinaan terhadap Raja-Raja Melayu di media sosial serta tindakan terhadap hasutan yang menentang institusi diraja. Akta Hasutan 1948 adalah undang-undang utama di Malaysia untuk menangani hasutan, termasuk yang berlaku dalam talian. Akta ini bertujuan menghadang sebarang tindakan yang boleh merosakkan ketenteraman awam, menggugat keamanan negara atau merendahkan kedaulatan Raja-Raja Melayu. Seseorang boleh dikenakan tindakan di bawah akta ini jika menyebarkan maklumat hasutan di media sosial. Sebagai contoh, kajian oleh Yusof dan Hassan 2020 dalam Journal of Law and Governance menunjukkan bahawa penguatkuasaan undang-undang telah digunakan untuk menangani kes penghinaan terhadap Raja-Raja Melayu di media sosial serta tindakan terhadap hasutan yang menentang institusi diraja. Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Akta ini memainkan peranan dalam menangani hasutan dalam talian. Seksyen 233 adalah untuk mengawal penggunaan kemudahan rangkaian untuk membuat atau menghantar aplikasi yang berunsur menghina, palsu, mengancam atau menyinggung perasaan. Akta ini bertujuan untuk melindungi pengguna daripada hasutan yang boleh mencetuskan perpecahan.
Kajian telah dibuat oleh Pichan dan Omar pada tahun 2019 mendapati bahawa tahap kesedaran tentang keselamatan cyber di Malaysia adalah penting untuk memastikan keberkesanan undang-undang seperti Akta ini. Kesedaran ini diperlukan untuk meningkatkan accountability pengguna internet dan mengurangkan hasutan dalam talian. Akta Kesalahan Keselamatan Langkah-langkah khas pada tahun 2012 atau SOSMA. Seksyen 233 mengawal dalam kes yang melibatkan ancaman keselamatan negara, termasuk hasutan yang boleh dianggap sebagai ancaman serius. SOSMA 2012 digunakan. SOSMA lebih tertumpu kepada ancaman fizikal, tetapi ia juga boleh digunakan apabila hasutan atas talian dianggap sebagai ancaman keselamatan negara yang serius. Peranan mahkamah dan penguatkuasaan. Dalam kes hasutan dalam talian, mahkamah perlu menilai bukti elektronik. Sebuah kajian yang diterbitkan dalam Malaysia Journal of Law and Society oleh Raja Manikom Noh dan Harun pada tahun 2022 menekankan bahawa keterangan elektronik boleh digunakan di Mahkamah Malaysia untuk membuktikan kesalahan hasutan dalam talian. Penggunaan teknologi dalam pengumpulan dan analisis itu menjadi semakin penting. Isu kebebasan bersuara. Kebebasan bersuara di Malaysia berkaitan dengan isu hasutan atas talian. Dalam kajiannya pada tahun 2020, Ismail membandingkan media moden dan media lama menunjukkan bahawa pengawal seliaan media sering mencetuskan ketegangan dengan kebebasan bersuara yang dijamin oleh Perlembagaan Persekutuan. Walau bagaimanapun, undang-undang seperti Akta Hasutan 1948 dan Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 masih diperlukan bagi memastikan keamanan dan kestabilan negara. Isu berkaitan dengan Undang-Undang Komunikasi. Salah satu isu utama yang berkaitan dengan Undang-Undang Komunikasi di Malaysia adalah penyebaran berita palsu atau maklumat palsu. Berita palsu boleh mencetuskan kebimbangan, ketakutan dan ketidakstabilan dalam masyarakat. Dalam era digital, maklumat dapat disebarkan dengan cepat melalui media sosial dan platform dalam talian, menjadikan isu ini semakin penting. Kajian oleh Abdul Muh pada tahun 2014 menunjukkan bahawa blog dan media sosial memainkan peranan penting dalam penyebaran maklumat. Namun, kebenaran dan ketepatan maklumat sering dipertikaikan. Undang-undang komunikasi yang berkaitan dengan isu berita palsu. Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 adalah undang-undang utama di Malaysia yang mengawal komunikasi dan multimedia. Akta ini memberi tanggungjawab kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (SKMM) untuk memantau dan mengawal kandungan yang disebarkan melalui media elektronik. Seksyen 233 dalam akta ini membincangkan penyalahgunaan kemudahan rangkaian termasuk penyebaran maklumat palsu. Selain itu, Akta Hasutan 1948 juga relevan kerana ia boleh digunakan untuk mendakwa individu yang menyebarkan berita palsu yang mengganggu ketenteraman awam. Akta Fitnah 1957 pula meliputi pembohongan yang disiarkan melalui media cetak dan elektronik di mana individu atau organisasi boleh didakwa atas penyebaran berita palsu yang memfitnah. Pandangan atau idea tentang bagaimana undang-undang dalam komunikasi dapat menangani permasalahan berita palsu. Peraturan komunikasi yang lebih tegas dan berkesan dapat membantu memerangi penyebaran berita palsu. Abdullah menekankan bahawa pengguna media sosial perlu bertanggungjawab memastikan maklumat yang disebarkan adalah tepat. Pihak berkuasa harus mengambil tindakan tegas dan mengawasi penyebaran berita palsu untuk mencegahnya. Selain itu, pendidikan awam tentang akibat buruk penyebaran berita palsu adalah penting. Pichan dan Omar menyatakan bahawa kesedaran mengenai undang-undang dan tanggungjawab keselamatan cyber dapat mengurangkan penyebaran maklumat palsu.
Program pendidikan boleh membantu masyarakat memahami pentingnya memeriksa maklumat cadangan untuk penambahbaikan terhadap undang-undang komunikasi. Pendidikan awam dan kempen kesedaran perlu ditingkatkan untuk memberitahu masyarakat tentang bahaya penyebaran berita palsu dan pentingnya menyemak kebenaran maklumat. Vision dan Omar mencadangkan agar kurikulum sekolah merangkumi pelajaran tentang keselamatan cyber untuk membina generasi yang lebih bertanggungjawab dalam penggunaan media sosial. Tindakan tegas dan pantas juga diperlukan untuk memerangi penyebaran berita palsu termasuk hukuman yang lebih berat bagi mereka yang bersalah. Abdullah menyatakan bahawa tindakan tegas mungkin berfungsi sebagai langkah pencegahan yang lebih berkesan. Selain itu, kerjasama yang lebih erat antara agensi seperti SKMM, polis dan penyedia perkhidmatan internet ISP diperlukan untuk mengesan dan menangani penyebaran berita palsu. Abdullah juga menekankan perlunya mekanisme yang lebih kukuh untuk memastikan penggunaan media sosial bertanggungjawab terhadap kandungan yang dikongsikan. Kaji semula dan pengemas kinian undang-undang lebih komprehensif seperti Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 juga penting untuk menjadikannya lebih jelas dan khusus mengenai penyebaran berita palsu. Harian dan Daud mencadangkan undang-undang yang lebih jelas dan berkesan untuk menyokong pengurusan infodemi. Hasutan dalam talian di Malaysia adalah isu rumit yang memerlukan perhatian serius dari semua pihak. Platform digital membawa risiko penyalahgunaan yang boleh menjejaskan kestabilan dan keamanan negara. Akta Hasutan 1948 dan Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 diperkenalkan untuk mengawal hasutan dalam talian, tetapi penguatkuasaan undang-undang ini perlu dilaksanakan dengan berkesan. Kesedaran netizen mengenai keselamatan cyber adalah penting untuk keberkesanan undang-undang. Pengguna internet perlu dimaklumkan untuk mengurangkan penyebaran hasutan. Literasi digital yang baik dan kesedaran belia tentang pengawasan cyber juga diperlukan untuk melindungi diri daripada bahaya di media sosial. Kesimpulannya, kerjasama antara kerajaan, penguatkuasaan undang-undang, penyedia platform digital dan pengguna internet adalah kunci menangani hasutan atas talian. Langkah proaktif perlu diambil untuk melindungi keselamatan cyber dan ketenteraman awam negara.